Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kuliah subuh pada pagi ini disampaikan tuan-tuan dan puan di bawah payung Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia atau Petis Malaysia. Alhamdulillah, dan mereka tuan-tuan dan puan disokong oleh USEM, sebuah pertubuhan atau sebuah syarikat yang mengendalikan program-program pendidikan untuk memajukan anak tuan-tuan dan puan, dan mereka mempunyai aplikasi-aplikasi khas yang dicipta dan direka oleh mereka untuk membantu pelajar-pelajar yang menduduki UPSR untuk PT3 dan juga SPM. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah USEM adalah satu-satunya syarikat milik Bumi Putra yang sedang memberikan khidmat yang sangat luas kepada pelajar-pelajar di seluruh Malaysia ini untuk memudahkan mereka mengikuti, mengulang kaji pelajaran dan seterusnya, insya-Allah mendapatkan tips-tips lanjut bagi memungkinkan mereka menduduki peperiksaan dengan segar dan menjawab soalan-soalan peperiksaan pun dengan segar kerana ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada mereka melalui program-program yang dikhususkan, yang dipackagkan dalam khas untuk teman-teman, anak-anak kita yang belajar UPSR, PT3 dan juga SPM. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, pagi ini saya diminta membincangkan persoalan kasih kepada ibu dan kasih kepada ayah. Sayang ibu, sayang ayah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya menulis sebuah buku ni tuan-tuan, ini bukunya. Buku ni namanya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya ulang lagi tuan-tuan. Tajuk buku ini Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Apa yang saya cerita dalam buku ini tuan-tuan dan puan ialah untuk memujuk anak-anak kita, menarik minat anak-anak kita untuk mengkhidmati ibu dan ayah dengan penuh kejujuran, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan. Sebab yang kita dengar di akhir-akhir ini, mata kita melihat, telinga kita mendengar, hati kita tuan-tuan terdetik melihat bagaimana anak-anak mengkhidmati ibu dan ayah. Anak-anak tak pandai menghormati ibu dan ayah mereka. Anak-anak tidak diasuh untuk menghormati ibu dan ayah mereka. Anak-anak kadang-kadang meminggirkan ibu dan ayah mereka. Ambil satu contoh tuan-tuan, dalam rumah, satu bumbung kita dengan anak. Satu unit tuan-tuan. Satu address, satu alamat kita dengan anak-anak kita. Duduk dalam satu rumah, mak bapak dan anak-anak. Di mana mak bapak kita tuan-tuan? Mak bapak kita terasing dalam rumahnya sendiri. Makin dewasa, makin tua, mak bapak makin terasing. Anak-anak makin besar, walaupun duduk sebumbung dengan kita. Sama anak dara, anak teruna kita, anak-anak sekolah rendah, anak sekolah menengah. Mereka asyik dengan handphone, smartphone mereka, dengan smartphone mereka. Pagi-pagi lagi, waktu bercuti, hari Sabtu, hari Ahad, ataupun hari Jumaat, hari Sabtu, di tempat-tempat di negeri-negeri yang bercuti pada hari Jumaat, tuan-tuan dan puan, kita dapati anak-anak kita melayan handphone, melayan telefon lebih, menumpukan masa lebih, menumpukan perhatian lebih kepada gadget telefon dengan mainan-mainan video dan sebagainya jika dibandingkan dengan ayah bonda. Tuan-tuan dan puan, saya nak tanya tuan-tuan dan puan, bila masanya anak tuan-tuan puan, tuan-tuan bermesra sepanjang bulan Ramadan ni? Sepanjang bulan Ramadan, tuan-tuan berada di rumah, isteri berada di rumah, suami berada di rumah, mak bapak berada di rumah, anak-anak pun berada di rumah. Tuan-tuan dah 2 bulan dah. Sejak 18 hari bulan Mac. Sekarang hari ni tuan-tuan sudah 20 hari bulan Mac. Tuan-tuan bayangkan Sejak itulah tuan-tuan, kita tidak berkomunikasi dengan anak. Tak banyak berkomunikasi. Duduk rumah, makan sama, sahur sama, tuan-tuan berbuka, iftar sama, puasa sama. Tapi tidak banyak berkomunikasi. Tidak banyak kita bersembang. Tidak banyak kita bergurau senda. Tidak banyak kita bertukar-tukar fikiran. Tak banyak kita memandang mata dengan mata. Eye to eye contact. Bercakap duduk dengan ibu, bercakap duduk dengan ayah. Bercerita sesuatu mengenai diri. Mengenai hal sekolah, mengenai hal kawan-kawan, mengenai permainan, mengenai hobi, mengenai rancangan macam mana nak mengakhirkan Ramadan, rancangan bagaimana nak berhari raya dalam keadaan kita tidak boleh mengunjung di antara kita. Tuan-tuan,
bercerita mengenai teman-teman dia, apa kesukaan teman-teman dia, bercerita mengenai beberapa peristiwa yang berlaku sebelum COVID-19 ini, tuan-tuan dan puan. Berapa orang yang duduk bercerita? Berapa orang anak-anak kita, tuan-tuan dan puan, yang boleh duduk bercerita dengan kita sebagaimana tuan-tuan, mesranya mereka dengan kawan-kawan mereka. Mesra dengan mereka dengan kawan sekolah mereka. Mesra dengan mereka kawan-kawan setaman dengan mereka. Mesranya mereka dengan kawan-kawan sepermainan dengan mereka. Adakah kemesraan itu ditunjukkan kepada kita sebagai ibu dan ayah? Jaranglah tuan-tuan, jarang tuan-tuan. Sebab kemesraan mereka ditumpukan kepada gadget-gadget ini. Pagi-pagi mereka bermesra dengan gadget. Tengah hari mereka bermesra dengan gadget. Petang mereka bermesra dengan gadget. Malam mereka bermesra dengan gadget. Bahkan, tuan-tuan dan puan, kajian-kajian menunjukkan di Malaysia saja, average purata anak-anak ini memegang gadget antara 3 sampai 5 jam satu hari. 3 sampai 5 jam. Dan kebanyakan tempat, tuan-tuan, 5 jam 47 minit. 5 jam 47 minit. Satu hari, on the average, pegang handphone ini. Jadi di mana? Dengan ibu bila? Anak-anak perempuan kita, anak dara kita, berapa yang ke dapur menolong ibu? Seorang-seoranglah ibu, orang gaji balik kampung, tuan-tuan dan puan. Nak tunggu orang gaji baru, orang gaji dah berhenti kerja. Kadang-kadang nak tunggu orang gaji baru, 6 bulan tak datang lagi orang gaji baru. Ayah, ibulah seorang-seorang di dapur. Ibulah yang potong daging, ibulah yang potong ayam, ibulah yang siang ikan, ibulah yang potong sayur, ibulah yang menumis, ibulah yang memasak, ibulah yang menyajikan. Anak-anak dari kita duduk dalam bilik melayan tuan-tuan dengan telefon dengan boyfriend kelilingnya. Itulah yang berlaku. Dan ambil kita tuan-tuan, kita pagi tadi tuan-tuan, pagi yang ke-27 Ramadan. Di mana anak-anak kita? Ada rumah-rumah, alhamdulillah, ada rumah tak tegak pun sembahyang berjamaah. Tak tegak sembahyang berjamaah. Ada rumah tak ada baca Quran, ada rumah tidak bertadarus. Sepanjang-panjang, nak masuk hari yang ke-27 hari ini. Tidak ada tadarus Al-Quran. Tidak ada anak dara membaca Quran, mak dan bapak menyemak, abang-abang menyemak. Tidak ada anak teruna baca Quran, mak bapak menyemak. Tak ada. Tidak ada mak bapak baca Quran, anak dara, anak teruna kita, anak sekolah rendah, sekolah menengah menyemak bersama-sama. Mana ada? Mungkin ada, saya tidak mengatakan seluruhnya tidak ada. Tidak. Mungkin ada. Dan saya yakin mungkin ada. Tapi yang tidak ada lebih besar daripada yang ada. Yang tak boleh baca Quran. Anak teruna tak boleh baca Quran. Anak dara tak boleh baca Quran. Tuan-tuan cuba bayangkan. Ramadan, hari ini hari yang ke-27, tak boleh baca Quran. Kan pengisian Ramadan ni, di hujung-hujung Ramadan ni, pertingkatkan amalan. Kalau selama ni kita tuan-tuan gear 1, gear 2, gear 3, sekarang ni 10 malam yang terakhir, 10 hari yang terakhir ni overdrive. Gear overdrive. Tetapi adakah anak kita sambut sama-sama overdrive ni? Kalau bapa dan mak saja overdrive, tapi anak kita masih gear 1, gear 2. Atau yang teruk sekali ialah anak kita overdrive, mak bapa masih gear 1, gear 2. Atau yang teruk sekali, mak bapak pun gear 1, gear 2, anak-anak pun gear 1, gear 2. Tuan-tuan bayangkan, sembahyang entah di mana, tadarus entah di mana, baca Quran entah di mana, tarawih entah di mana. Para penonton yang saya hormati sekalian ni, alhamdulillah tuan-tuan ni. Dan sejak saya ke udara tuan-tuan, di alam maya ni, pada 18 hari bulan Mac, sekarang dah 20 hari bulan Mei hari ni tuan-tuan. Dah 2 bulan, 2 hari dah. Ramailah orang-orang telefon saya, terutamanya ibu-ibu agaknya. Suara itu menggambarkan suara ibu-ibu. Bagi tahu saya supaya menyampaikan kepada para penonton dalam program-program saya yang berikutnya. Apa yang nak disampaikan? Ada rumah yang tidak pernah lagi berterawih. Tak ada terawih. Dah masuk hari yang ke-17, hari yang ke-18, tak ada terawih. Ayah tidak ke depan mengimamkan. Anak-anak laki-laki tidak ke depan. Anak-anak perempuan tidak ada di belakang. Ibu ayah tidak ada di belakang. Tadarus tidak ada. Rumah tak ada tadarus. Anak perempuan tak pegang Quran, anak laki-laki tak pegang Quran, mak bapak pun tak pegang Quran. Tuan-tuan bayangkan, tuan. Macam mana? Apa jadi Ramadan dengan kita ni? Dosa yang banyak. Hasan Ali yang bercakap ni tuan-tuan, dosa banyak. Dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul, dosa dengan mak, dosa dengan ayah, dosa dengan isteri, dosa dengan suami, dosa dengan anak-anak. Dosa dengan guru-guru.
Dosa dengan kawan-kawan sebaya. Dosa dengan jiran tetangga, sahabat andai. Dosa banyak. Dan inilah masanya tuan-tuan. Inilah masanya. Ramadan disebut tuan-tuan, awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Di awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah pengampunan, dan di hujungnya, ini hujung, 1/3 yang terakhir di hujung, 10 hari yang terakhir. Apa dia? Wa akhiruhu itqum minan nar. Di hujungnya kita dibebaskan daripada api neraka. Macam mana nak bebas daripada neraka? Mula-mula rahmat. Allah bagi rahmat. 1/3 yang pertama, 10 hari 10 malam yang pertama, rahmat, rahmat, rahmat. Melihat muka mak rahmat, melihat muka ayah rahmat. Menghormati mak rahmat, menghormati ayah rahmat. Kasih kepada mak rahmat, kasih kepada ayah rahmat. Cintai mak rahmat, cintai ayah rahmat. Sayangi mak rahmat, sayangi ayah rahmat. Tuan-tuan, ya. Dan bukan begitu saja. Yang lepas tu tuan-tuan, pertengahannya wa awsatuhu maghfirah. Pengampunan, pengampunan, pengampunan. Ambil dosa dengan ibu dan ayah. Dosa ibu dan ayah. Kita jeling dia. Kita tak ikut nasihat dia. Kita lawan dia. Kita tengking dia. Tuan-tuan, kita tidak hormati dia. Kita tak tunjukkan kasih sayang kepada dia. Kita bantah dia. Tuan-tuan bayang ya? Inilah yang berlaku di mana-mana rumah, tuan-tuan. Inilah anak derhaka, saudara. Kita membesarkan anak derhaka. Kita meremajakan anak derhaka. Kita menjadikan anak-anak kita ni sampai dewasa. Tuan-tuan, sampai dewasa kita khidmati anak-anak. Bukan anak-anak menghormati mak bapak. Mak bapak terus-menerus menghormati anak-anak. Sampailah mereka berkahwin, tuan-tuan. Terus dikhidmati. Tapi mana khidmat anak-anak kepada ibu dan ayah? Bila kita balik kerja, turun daripada kereta, mak ayah bekerja, balik. Berapa orang anak kita yang berlarian mendapatkan kita? Bukakan pintu kereta, pegang tangan ibu yang duduk di sebelah pemandu, sebelah ayah. Turunkan ibu daripada kereta, bimbing tangannya. Kalau ada bahan-bahan yang dibelinya, beg-beg atau plastik-plastik beg yang dibelikannya, yang berat juga, jangan bagi dia jinjing barang itu. Kita, ayah-ayah kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, kalau misalnya kereta di tengah, anak-anak yang boleh memandu, masukkan kita dalam garaj. Anak buat. Selesakan ayah. Mana ada. Naiklah ayah ke rumah. Kita ada anak dara kat rumah. Ada anak teruna di rumah. Anak dara, tuan-tuan. Mak ayah kerja, tuan-tuan. Mana kuihnya? Mana tehnya? Mana kopinya? Mana air sejuknya yang ayah dan mak suka air sejuk itu? Milo sejuk ke? Kolik sejuk ke? Mana? Tak ada. Inilah yang berlaku, saudara. Dan kita memencilkan diri kita. Tak kisah. Bapak balik ke, mak balik ke, bapak pergi kerja ke, mak pergi kerja ke. Tak ada. Mana ada, tuan-tuan, khidmat yang diberikan kasih sayang. Bila, tuan-tuan, anak-anak kita menyatakan terima kasih kepada kita, pandang muka mak dia, pandang muka ayah dia, atas khidmat-khidmat yang mak dan ayah beri kepada anak. Apa dia? Khidmat mengurus dia daripada kecil, sebesar 2 jari dia, tuan-tuan, sampai besar panjang sekarang ni. Ada terima kasih kita dapat. Ada terima kasih kita dapat daripada hati yang suci murni, daripada anak kita. Mulutnya, lidahnya melafazkan terima kasih. Terima kasih itu keluar daripada curahan hati, perasaan jiwanya. Terima kasih mak, terima kasih mak. Mana ada? Mana? Ini yang, tuan-tuan. Sebab itu saya nak mengingatkan tuan-tuan, insya-Allah, ya, apa yang diajarkan kepada kita, tuan-tuan dan puan, untuk anak-anak ini. Doakan mak bapak. Jangan lupa. Setiap kali lepas semayang, kalau jaga semayang. Kebanyakan anak kita minta maaf. Anak kita tak jaga semayang. Dalam bulan Ramadan ini pun, feedback yang saya dapat daripada orang yang telefon, yang hantar mesej kepada saya. Anak teruna tak berapa semayang, anak dara tak berapa semayang. Dalam bulan Ramadan ini dalam bulan Ramadan, 10 hari dan malam yang terakhir ini, tak juga salat. Azan dengar, azan TV dengar, azan radio dengar. Azan masjid di sebelah, walaupun kita tak boleh semayang di masjid, tapi azan masih diazankan. Tak ada. Tengok TV, tengok drama, tengok video. Tak ada. Tak bingkas bangun, tak pergi bilik air, tak ambil wuduk, tak bentangkan sujadah. Tak ada orang di depan untuk mengimamkan, tak ada orang di belakang untuk menjadi makmum. Tak ada. Mana ada rumah kita?
Dan inilah yang berlaku. Bayangkan gersangnya rumah kita. Bayangkan tidak ada rohnya rumah kita. Jasad ada, tidak ada roh. Bayangkan tidak ada suasananya rumah kita. Bayangkan tak ada ekosistemnya rumah kita. Ekosistem agama dalam rumah kita. Dan inilah yang berlaku, tuan-tuan. Ya. Dan saya nak menyebutkan, tuan-tuan, insya-Allah dalam surah ini, ya, mulai daripada hari ini lah, tuan-tuan. Pendek aja, hafalkan. Kita baca doa ni, memang kita baca doa ni untuk khas untuk ibu dan ayah. Yang tersayang, yang tercinta, yang kita kasih, yang kita sayang. Apa doanya, tuan-tuan? Doa untuk ibu bapa yang tercinta. Hari-hari kena baca. Lepas sembahyang baca, di waktu yang tertentu di mana doa mesti. Bayangkan gambarkan wajah mak, gambarkan wajah ayah. Bayangkan dosa-dosa kita kepada mak, bayangkan dosa-dosa kita kepada ayah. Bayangkan kita tidak khidmati mak, tidak khidmati ayah. Bayangkan kita bercakap dengan kawan-kawan, lebih bercakap dengan mak dan ayah. Bayangkan kita mesra dengan kawan-kawan, lebih mesra dengan mak dan ayah. Bayangkan kita, tuan-tuan dan puan, lebih mengharapkan kepada kawan-kawan, lebih daripada mengharapkan kepada ayah bonda. Kita mencurahkan rahsia kepada kawan-kawan. Bukan kita menyelesaikan masalah kita bersama ibu dan ayah. Inilah yang berlaku dalam keluarga-keluarga, unit-unit keluarga kita. Doa yang saya maksudkan, doa untuk ibu bapa. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah aja, tuan-tuan. Kita baca doa ini, kita sebut doa ini. Tapi berapa orang yang hafaz? Anak tuan-tuan, cuba tanya anak dara tuan-tuan, tahu tak? Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka memelihara dan mendidik aku semasa aku kecil. Tuan-tuan, itu doa kita tu, doa. Saya terlalu yakin ada anak-anak kita, laki-laki dan perempuan, dah besar panjang, sekali pun tak pernah mendoakan doa ini kepada mak bapak. Doa ni sangat popular. Sangat popular. Tapi kalau ini tidak keluar daripada mulut anak kita, tak dilahirkan daripada hati dan jiwa anak-anak kita, tak dilahirkan daripada perasaan jiwa dia, jiwa halus dia, bila lagi, tuan-tuan, bila lagi? Saudara yang saya muliakan, okey anak-anak, cuba dengarkan doa ini. Mudah saja. Belilah buku-buku doa. Carilah mana-mana pun. Nescaya doa ini akan tuan-tuan dapati doa ini. Pergi Google, tuan-tuan, Google kasih sayang ibu dan bapa. Mesti muncul doa ini. Allahumma ighfirli wali dhunubi. Allahumma ighfirli dhunubi. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tak mudah, tak sukar. Allahumma ighfirli dhunubi. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku. Dan kasihanilah mereka, kasihanilah kedua ibu bapaku itu sebagaimana mereka menyayangi, memeliharaku dan mendidik aku semasa aku kecil dahulu. Allah, tuan-tuan. Dan saya nak mengakhirkannya, tuan-tuan, dalam celoteh pagi ni, yang kuliah subuh ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya nak menyebutkan, tuan-tuan, berapa mana mungkin, saya namakan mana mungkin daripada buku ni, tuan-tuan. Buku ni daripada muka surat 13, muka surat 13, muka surat 14 ke 15. Saya nak bacakan je, tuan-tuan. Mana mungkin, tajuknya mana mungkin. Satu, mana mungkin anak-anak yang tidak faham agama. Mana mungkin anak-anak yang tidak faham agama dan tidak juga mengamal agama, tidak faham dan tidak mengamal agama, boleh mengkhidmati ayah bonda setulus ikhlasnya, mengikut piawaian keikhlasan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yang tak berapa sembahyang, anak yang tak berapa berada di tikar sembahyang, anak yang jarang rukuk dan sujud, anak yang tidak pernah berjamaah dengan ibu dan ayah dalam rumah kita sendiri. Jangan haraplah, saudara. Betul, serius. Anak yang tak ada jiwa agama, jangan haraplah.
Dia nak menggembirakan tuan-tuan semasa tuan-tuan tua, semasa tuan-tuan sakit, semasa tuan-tuan menghadap Allah, semasa tuan-tuan diputuskan nyawa, semasa tuan-tuan berada di alam maut, nak mati dah tuan-tuan. Semasa tuan-tuan berada dalam sakratul maut, tuan-tuan sedang nazak nanti. Jangan haraplah anak-anak ini nak bantu kita, nak menghulurkan sesuatu kepada kita. Dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu. Ilmu nak menyayangi mak tak ada. Ilmu nak menghormati ayah bonda tak ada. Ilmu nak menghormati ayah bonda masa sakit. Yang menggembirakan ayah bonda. Sakit tapi gembira kerana anak menghormati. Cukup masa anak datang, cukup masa dia bawa makanan, cukup masa dia bawa apa juga keperluan kita. Walaupun di rumah atau di hospital. Cukup masa dia menghiburkan kita, bawa cucu-cucu kita. Cukup masa dia mendoakan kita. Doa anak yang mana mendoakan kita? Anak yang mana mendoakan kita, tuan-tuan? Nombor 2. Mana mungkin anak-anak yang jarang atau tidak pernah menghadiri majlis ilmu. Tak ada pergi majlis ilmu anak-anak kita. Di masjid ke, di surau ke. Hari-hari kalau tidak COVID-19 ni, kalau tidak coronavirus ni, masjid mesti ada program. Surau mesti ada program. Di mana anak kita? Di mana anak kita waktu maghrib? Di mana anak kita waktu isyak? Hari Sabtu, hari Ahad, di mana anak kita waktu subuh? Di mana? Saudara, kita tidak boleh menghidupkan terus kehidupan seperti ini, tuan-tuan. Tak boleh. Sama sekali tak boleh. Tak boleh. Apa nak jadi kita ni? Apa nak jadi? Tuan-tuan akan mati. Saya akan mati. Tuan-tuan akan mati. Tapi kita mati dalam keadaan, Masya Allah, jarak kita dengan Allah terlalu jauh. Kita tidak menghampiri Allah. Kita tidak mengikuti sunnah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Agama minta maaf. Saya, bila saya sebut tentang negatif ni, saya minta maaf. Agama tidak tertegak dalam rumah. Agama tidak terbayang dalam muka ibu dan ayah. Agama tidak terbayang pada muka anak-anak kita. Hatta dalam bulan Ramadan ini, dan kita berada pada hari yang ke-27 sekarang ini. Tuan-tuan, kemudian saya nak sebutkan mana mungkin anak-anak yang jarang atau tidak pernah menghadiri majlis ilmu di masjid atau di surau yang disebut sebagai universiti rakyat boleh menghormati ayah dan bonda, khususnya mereka yang berada di hujung usia. Next, mana mungkin anak-anak yang tidak menjaga solat 5 waktu dapat menghormati ibu dan ayahnya, sama ada sihat, ibu dan ayah sihat, waktu sakit berat, waktu sakit tenat, waktu sakratul maut. Macam mana dia nak menghormati kita? Dia tak salah, dia tak tahu. Doa dia tak tahu, mendoakan mak bapak yang sakit dia tak tahu doa. Baca Quran dia tak boleh. Baca Quran macam Quran sepatutnya dibaca. Dengan makhraj yang betul, dengan tajwid yang betul, dengan dengung yang betul, dengan panjang pendek yang betul, dengan wakaf berhenti yang betul. Mana tuan-tuan? Anak-anak kita tak ikut kelas tajwid. Anak-anak kita bagi tuition mathematics, bagi tuition science, bagi tuition bahasa Inggeris. Tetapi kita tak bagi tuition Al-Quran. Mana ada? Saya jarang dengar lah anak-anak ikuti tuition Al-Quran. Sama ada ustaz datang ke rumah mengajar Al-Quran. Atau anak kita ke madrasah belajar Al-Quran. Jarang, tuan-tuan. Apalagi anak-anak sekolah menengah. Makin mereka sekolah menengah, makin sukar nak dididik. Makin mereka sekolah menengah, umur sudah 13 tahun, 14 tahun sampai 17 tahun sampai SPM. Kemudian tu 2 tahun lagi preparatory. Waktu masuk universiti, makin sukar untuk dididik. Makin sukar untuk diletakkan agama dalam kehidupannya. Makin mereka, tuan-tuan, makin mereka menolak agama. Makin mereka menepis agama. Inilah yang berlaku. Kemudian tuan-tuan, mana mungkin anak-anak yang tidak menjaga solat 5 waktu tadi. Kemudian mana mungkin anak-anak yang kepala mereka sudah diracuni oleh budaya-budaya berseronok siang dan malam. Budaya berseronok. Telefon budaya berseronok. Gadget-gadget budaya berseronok. Video games budaya berseronok. Dengan teman-teman keluar budaya berseronok. Shopping-shopping budaya berseronok. Makan-makan kedai Korea, kedai Jepun berseronok-seronok. Pergi shopping mall, tuan-tuan dan puan menghabiskan masa daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Mana tuan-tuan? Mana salatnya? Di mana salatnya? Dia pakai jin yang seketat-ketatnya, pakai t-shirt yang seketat-ketatnya. Mana ada tudungnya, tuan-tuan dan puan? Inilah anak-anak kita. Nah, ini anak tuan-tuan, ini anak saya. Jadi macam mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian tuan-tuan, mana mungkin anak-anak yang berada di persekitaran yang dipenuhi oleh berbagai acara hiburan dan sebagainya. Kita keliling, kita hiburan. Kelab malam banyak, karaoke banyak, tuan-tuan, tempat minum-minum banyak, restoran buka 24 jam banyak,
Kedai-kedai mamak 24 jam banyak. Allah. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Anak kita motosikal merempit di jalan raya, Masya Allah. Merempit yang laki-laki dengan perempuan, berkejar-kejaran di antara mereka. Bayang, tuan-tuan. Inilah anak kita. Dan saya cerita ni mungkin dalam keadaan macam tuan-tuan kata, ini ekstrim Dr. Hassan ni, memandang satu pihak. Tidak. Saya dah kumpul bahan ni dekat 40 tahun dah, tuan-tuan. Saya orang yang pertama mengintroducekan summer camp di Malaysia. Smart learning di Malaysia. Parenting di Malaysia. Kasih mak bapak di Malaysia. Sayangi mak bapak di Malaysia. Khusus parenting. Khusus keibubapaan. Khusus keremajaan. Masya Allah, tuan-tuan. 40 tahun, tuan-tuan. Dekat 1.2 juta orang yang datang hadir dalam majlis saya. Sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti. Sampai mak bapak, program-program korporat dikenalikan kepada mereka. Tapi yang jelas, agama terpinggir dalam keluarga. Agama terpinggir di hadapan mak dan ayah. Agama terpinggir dalam keluarga, dalam rumah kita agama terpinggir. Buktinya, bulan Ramadan ini. Ada ibu-ibu yang telefon saya. Tak ada tarawih di rumahnya. COVID-19 ni, tuan-tuan. PKP ni. PKPB sekarang ni. Semuanya ada dalam rumah. Tapi tak ada tadarus dalam rumah. Tak ada baca Quran dalam rumah. Tak dengar azan dalam rumah. Tak dengar iqamat dalam rumah. Tak dengar, tuan-tuan, menyerukan salat. Den man ati salat. Tak dengar. Tak dengar. Televisyen 24 jam terbuka dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Drama after drama. Tak masuk yang video lagi yang kita ada, yang kita sumbatkan dalam televisyen itu. Bayang, tuan-tuan. Itulah kehidupan kita. Habis tengok drama, tidur. Tidur balik, drama balik. Lepas tu tidur. Mana Ramadan bulan tidur? Pernah dikatakan bulan Ramadan bulan tidur. Ramadan bulan jihad. Peperangan Badar berlaku dalam bulan Ramadan, bulan jihad. Jihad untuk diri, jihad untuk keluarga, jihad untuk memperbaiki keluarga, jihad untuk islah keluarga, islah diri, jihad untuk agama, jihad untuk mempertahankan agama, jihad untuk menghidupkan agama, jihad untuk menghidupkan institusi agama. Tuan-tuan, inilah yang berlaku, ini yang dilakukan. Dan kita nak lakukan dalam suasana seluruh keluarga. Siapa dia keluarga? Ibu, ayah, anak-anak. Itu keluarga asas. Sebab itu, tuan-tuan, mana mungkin anak-anak dapat menguasai ilmu dan kemahiran menjaga dan menghormati ayah bonda. Disebabkan dari sejak kecil, mereka diasuh menggunakan tenaga bantu seperti pembantu rumah, ama, bibik-bibik kita di rumah. Mana? Daripada kecil lagi anak-anak tu. Nak minta susu dengan bibik, diriba oleh bibik, didokong oleh bibik, dinyanyikan oleh bibik. Mana? Di mana kita? Kita dah balik, tuan-tuan bekerja, puan-puan bekerja, balik dah letih dah. Anak kita pegang-pegang baju kita, sambil kita berjalan dia pegang-pegang. Anak kecil, tuan-tuan, umur 2 tahun. Dia nakkan kasih sayang, tapi kita letih. Serah pada bibik juga. Apapun serah pada bibik. Memandikan, kita ada di rumah ni, memandikan bibik, memedakkan bibik, pakaikan pakaian bibik, menyuapkan makanan bibik. Di mana kita? Akhirnya anak ni ke bibik-bibikan, tuan-tuan. Ke orang-orang gajian anak kita ni, mentaliti dia. Inilah yang berlaku. Kemudian, mana mungkin anak-anak mampu menghormati ayah bonda, hujung ayah bonda dalam jarak masa yang panjang. Kalau bertahun-tahun sakit, tuan-tuan, ayah bonda ni, siapa nak menghormati dia? Kita tolak menolak. Abang tolak adik, adik tolak abang, yang lelaki tolak perempuan, perempuan tolak lelaki. Khidmati, nak khidmati. Khidmati ayah. Bertolak-tolak, tak nak. Kita risau kalau mak bapak datang rumah kita. Risau kalau mak bapak adik-beradik kata tolak mak bapak datang ke rumah kita. Risau kalau mak bapak ada kat rumah kita menyusahkan kita. Ada yang mengatakan mak bapak ni macam liability, tuan-tuan. Inilah yang kita kena fikir, tuan-tuan dan puan yang bertiga sekalian, ya. InsyaAllah, ya. Saya mengharapkan saudara, apa yang saya harapkan, tuan-tuan dan puan, insyaAllah, ya. Buku ini, tuan-tuan, ya. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Dengan petis ini, tuan, pertubuhan insan sayang kebajikan Malaysia, Petis Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kepada Petis Malaysia yang telah mengundang saya kali yang kedua, tuan-tuan dan puan, untuk memberikan sedikit sentuhan subuh ini. Saya harap dengan tajuk yang diberi, sayang ibu, sayang ayah, saya telah menyampaikannya setakat yang saya mampu menyampaikannya.
Tapi banyak lagi tuan-tuan, kalau kita gali khazanah dalam buku ini, yang apa yang saya bagi ini tuan-tuan, tak ada pun 1/10 daripada isi buku ini. Dapatkan buku ini tuan-tuan, bacakan, tamatkan. Ada 4 hari lagi Ramadan atau 3 hari lagi ini, tamatkan buku ini, dapatkan sekarang. Hubungi tuan-tuan dan puan, insya-Allah boleh hubungi Petis, tuan-tuan boleh hubungi Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, atau terus menghubungi 0136283985, 0136283985 untuk mendapatkan buku ini tuan-tuan, insya-Allah. Dan pada masa yang sama tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya ada buku yang baru saya terbitkan. Baru 2 hari buku ni tuan-tuan, baru 2 hari. Apa nama buku ni tuan-tuan? Ini berkaitan apa yang saya tersebutkan ini berkaitan sangat dengan keluarga. Berkaitan sangat dengan kasih sayang ibu dan ayah. Berkaitan sangat dengan kasih sayang anak kepada kedua ibu bapanya. Apa dia nama buku ni? Tuan-tuan, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan tengok ni, ini baru 2 hari buku ni tuan-tuan. Buku karangan saya, ini buku yang ke-43. Pada penonton yang hormati sekalian, ini buku yang ke-43. Artinya, saya sudah menulis 43 buah buku sejak 40 tahun yang lalu, tuan-tuan. Ini buku yang terakhir, yang terbit, yang baru keluar daripada percetakan 2 hari yang lepas. Apa tajuk buku ni? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya nak menentukan insya-Allah tuan-tuan supaya keluarga kita aman damai. Daripada awal damai, pertengahan damai, hujungnya damai. Maka kita sebagai ibu dan ayah, terutama sebagai isteri-isteri, khidmati suami, khidmati anak-anak, khidmati keluarga. Dan kita nak tuan-tuan, saya bukakan ruang dan peluang, macam mana caranya? Bukan saya membukakan peluang nak menjadi ahli syurga, tapi macam mana, apa tindakan-tindakan, apa langkah-langkah, apa ibadah-ibadahnya untuk menjadi ahli syurga. Bukan saja ahli syurga, menjadi bidadari syurga, ahli syurga. Isteri kita bukan bidadari syurga, menjadi ketua bidadari syurga. Ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap tuan-tuan dan puan ini kita jumpa ni tuan-tuan dan puan, saya harap mari kita bantu ni tuan-tuan. Petis pun boleh bantu kami, Awesome pun boleh bantu kami, tuan-tuan dan puan pun boleh bantu kami. Tuan-tuan di peringkat diri, di peringkat keluarga, di peringkat organisasi, peringkat syarikat dan sebagainya. Tuan-tuan, infaklah, wakafkan, zakatkan, sedekahkan, tuan-tuan infakkan, fidyahkan, buatlah amal salih, buatlah amal jariah. Kita nak bangunkan Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, ini Anjung Husnul Khatimah yang dibangunkan untuk membantu semuanya sekali manusia supaya mati dalam Husnul Khatimah. Ini adalah tempat kita nak bina manusia, tuan-tuan. Kita nak bina manusia daripada umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Datang dengan modul-modul tertentu. Modulnya 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. InsyaAllah. Dengan tarikh pilihan masing-masing, tuan-tuan dan puan. Datang. Setiap hari nanti, tuan-tuan, di tempat ini ada 250 orang mengikuti program. Macam mana caranya saya mesti mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Program yang kedua, tuan-tuan, ialah untuk anak-anak. Ini untuk anak-anak. Sesuai dengan tajuk pagi ini yang diberikan kepada saya. Sayang ibu, sayang ayah. Tuan-tuan, cinta ibu, cinta ayah. Kasih ibu, kasih sayang. Kasih ayah. Inilah, tuan-tuan. Anak-anak ini, tuan-tuan, akan datang di sini sebanyak 4 kali datang. Setiap kali datang, 3 hari 2 malam. Anak-anak mengikuti 4 modul dengan tarikh pilihan mereka. Bila free datang, bila free mereka datang. Seluruh Malaysia, termasuk Singapura, termasuk Brunei, Selatan Thailand dan Indonesia. Datang. Setiap hari ada 250 orang nanti. Anak-anak ini, tuan-tuan, kita nak bimbing dia. Kita nak bimbing dia. Mereka mesti menjadi anak yang salih, anak yang salihah. Sesuai dengan tajuk pagi ini yang dibawa oleh Petis, Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, yang disokong oleh Awesome, tuan-tuan. Sebuah organisasi, sebuah pertubuhan, sebuah syarikat yang mengelolakan hal-hal berkaitan dengan bagaimana nak menjadikan anak-anak kita berjaya UPSR, PT3 dan SPM dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru, yang terkini dalam satu package untuk mengangkat martabat pendidikan anak-anak kita. Supaya lulus dengan cemerlang UPSR, lulus dengan cemerlang PT3 dan lulus dengan cemerlang SPM-nya. Bagi teman-teman di Pertubuhan Insan Kebajikan Malaysia, Insan Sayang Kebajikan Malaysia, Petis, yang banyak memberikan khidmat kepada masyarakat, tuan-tuan, menolong masyarakat yang kurang bernasib baik, terutama dalam masa COVID-19 ini.
Tuan-tuan, COVID-19 dalam masa PKP ini, tuan-tuan dan puan, kita dilanda oleh coronavirus ini. Banyaklah tuan-tuan, insya-Allah. Syarikat-syarikat tidak dapat berjalan dengan baik. Organisasi-organisasi tidak berjalan dengan baik. Ada pekerja-pekerja, tuan-tuan, dinasihatkan supaya mengambil cuti tanpa gaji 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya. Ada pekerja-pekerja yang mendapat gaji, tuan-tuan, potongan gaji 15% sampai 75%. Ada pekerja-pekerja yang masih bekerja tapi tak ada gaji, tuan-tuan. Mengadu kepada saya, tak ada gaji, tuan-tuan. Dah 2 bulan tak ada gaji. Bekerja juga, tapi gaji tidak diberi kepada mereka. Inilah, tuan-tuan, masalah-masalah besar yang sedang dihadapi, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar. Apa mereka nak buat? Tak ada, tuan-tuan. Pucuk kopi, pucuk ubi tidak ada di belakang rumah. Ubi tidak ada di belakang rumah. Pucuk keledek tidak ada di belakang rumah. Tuan-tuan, sayur-sayur tidak ada di belakang rumah. Ikan-ikan tidak ada macam kita di sawah dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan, kehidupannya menyayat hati, tuan-tuan. Inilah Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Salah satu pertubuhannya yang cuba memberikan sedikit, tuan-tuan, senyum kepada ibu ayah dan anak-anak untuk menghadapi datangnya 1 Syawal nanti, tuan-tuan. Bantulah, tuan-tuan. Bantulah, tuan-tuan, tuan-tuan dermalah. Tuan-tuan bantulah Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia atau PETIS ini, tuan-tuan. Saya mendoakan mudah-mudahan insya-Allah pertubuhan ini akan terus daripada masa ke semasa akan tegak, akan terus berupaya, akan terus dinamik, akan terus berusaha dengan bantuan, pertolongan, simpati daripada para penonton ribuan yang sedang mengikuti program ini, tuan-tuan. Cukup setakat itu, saudara, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada PETIS, Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Terima kasih saya kepada USEM yang menjadi tenaga penggerak untuk, tuan-tuan, memberikan sedikit dana kepada program-program yang dijalankan ini. Dan saya mengharapkan kepada para penonton dan hadirin sekalian, bantulah Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, PETIS Malaysia ini, untuk mereka menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada mereka. Bantulah mereka. Sekarang juga, tuan-tuan, sekarang juga, angkat telefon, picit telefon, tekan telefon, hubungi mereka untuk membolehkan tuan-tuan mengulurkan bantuan pada hari yang ke-27 Ramadan ini, insya-Allah. Cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #sayangi. #salam husnul khatimah. #salam husnul khatimah.